Sungguh elok si anak dara jika berjalan sungguhlah lambat. Salam sembah pembuka bicara, salam sayang tuan terhormat. Baiklah, saya Siti Balkis binti Zainal Abidin pada hari ini ingin membentangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah, apakah itu rancangan pengajaran harian? Rancangan pengajaran harian ini adalah berfungsi sebagai kayu pengukur setiap guru yang ingin mengajar murid-muridnya. Hal ini adalah untuk memastikan murid mendapat sesuatu pembelajaran yang bermakna. Tidaklah murid-murid itu hanya menjalani aktiviti PDP namun tidak memperoleh apa-apa sekalipun. Seterusnya kita akan meneruskan pembentangan rancangan pengajaran dan pembelajaran ini. Di dalam rancangan pengajaran harian ini, terdapat banyak aspek yang dititik beratkan dan juga menjadi elemen yang terdapat di dalamnya. Rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah, mata pelajaran sudah tentu Bahasa Melayu. Rancangan pengajaran harian ini dibuat khusus untuk murid tahun 2 Cempaka sebanyak 24 orang dan akan dijalankan pada tarikh 15 April iaitu pada hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Tema yang diambil untuk menjalankan aktiviti pengajaran harian pada 15 April ini ialah tema 1 kekeluargaan, unit 2 cerita keluarga yang menerapkan tajuk kata adjektif. Di dalam rancangan pengajaran harian ini, kemahiran yang difokuskan adalah asas tata bahasa. Berdasarkan DSKP, standard kandungan yang diambil ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran pula ialah 5.1.3 iaitu memahami, mengenal pasti dan juga menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Iaitu kata adjektif terbahagi pada 5, sifat, warna, ukuran, bentuk dan juga waktu. Ini adalah apa yang terdapat berdasarkan DSKP tahun 2. Seterusnya, objektif pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran harian ini yang ditetapkan oleh guru, objektif yang telah ditetapkan oleh guru ialah pada akhir pembelajaran ini murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 jenis kata adjektif dengan betul berserta contohnya. Dan objektif yang kedua pula ialah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 ayat lengkap menggunakan kata adjektif dengan betul. Baiklah, apakah itu fungsi penetapan objektif dalam pembelajaran ini? Objektif yang diletakkan ini adalah berfungsi sebagai kayu pengukur yang akan digunakan oleh guru untuk memastikan sama ada murid tu mencapai objektif pengajaran ataupun tidak. Untuk memastikan murid tu mendapat sesuatu pada hari tersebut dan tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Seterusnya beranjak pula kepada elemen yang ke-14 iaitu kriteria kejayaan. Tidak jauh bezanya dengan penetapan objektif ini. Kriteria kejayaan yang pertama ialah murid berjaya menyeraikan sekurang-kurangnya 3 jenis kata adjektif beserta contoh. Dan yang kedua, murid berjaya menulis 3 ayat lengkap menggunakan kata adjektif dengan betul. Yang ke-15, sistem bahasa yang digunakan di dalam rancangan pengajaran pada pada 15 April tersebut. Yang terlibat ialah sintaksis iaitu ayat penyata yang digunakan untuk membina ayat tersebut, morfologi iaitu kata adjektif yang terkandung di dalam ayat lengkap tersebut dan juga sistem ejaan, penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil. Di dalam satu ayat lengkap, sudah pasti untuk memulakan ayat itu dimulakan huruf besar dan diakhiri dengan noktah, juga diikuti dengan huruf selepas huruf besar di hadapan
belakangnya akan ada huruf-huruf kecil. Ya, ianya adalah untuk memastikan murid menggunakan cara menulis dengan betul, iaitu kemahiran menulis. Selanjutnya ialah pengisian kurikulum, iaitu elemen merentas kurikulum EMK. Yang pertama iaitu bahasa. Sepanjang pengajaran, guru dan murid akan menggunakan penggunaan bahasa pengantar yang betul. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi. Di dalam sesi pengajaran ini menggunakan penerapan elemen teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam PDP. Yang ketiga, nilai murni. Penerapan elemen nilai murni di dalam pembelajaran seperti tekun, kasih sayang, bertanggungjawab, jujur, keberanian, rajin, rasional dan juga amanah. Nilai murni ini akan diterapkan di dalam setiap mata pelajaran pun akan menerapkan elemen-elemen nilai murni ini. Namun dalam aktiviti pengajaran harian yang digunakan pada tarikh ini adalah nilai murni yang dipilih. Dan yang terakhir iaitu peraturan sosio-budaya. Kesantunan dalam berbahasa dan laras bahasa. Maksudnya sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid dan guru menggunakan bahasa yang sopan, tidak kasar dan lain-lain lagi. Elemen yang ke-17 pula ialah strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu kepelbagaian kaedah dan teknik yang digunakan semasa mengajar murid. Yang pertama ialah kemahiran berfikir. Apa kemahiran berfikir yang digunakan sepanjang mengajar pada hari tersebut? Kemahiran berfikir yang digunakan ialah menghubung kait, menjana buah fikiran, merumus, meramal dan juga menakut. Seterusnya, belajar cara belajar, iaitu memproses maklumat, kemahiran mendengar, bertutur dan juga kemahiran menulis. Dan elemen seterusnya, yang ketiga ialah didik hibur, iaitu permainan. Permainan yang digunakan di dalam aktiviti pengajaran pada hari tersebut. Yang keempat, strategi berpusatkan bahan, berpusatkan guru dan juga berpusatkan murid. Strategi ni kita guna 3 berpusatkan bahan, guru dan juga murid. Dan yang terakhir adalah teknik. Teknik yang digunakan sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini ialah perbincangan, soal jawab, penyelesaian masalah dan juga latih tubik. Apa tujuan teknik ni digunakan? Teknik ni digunakan supaya guru dapat menilai sama ada murid ni sudah memahami atau sudah mencapai tahap kefahaman yang sepatutnya ataupun belum. Okey, seterusnya ialah pembelajaran kontekstual, iaitu menghubungkaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang telah sedia ada pada murid. Seterusnya ialah penggabung jalinan, iaitu ilmu dan juga kemahiran yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran ini. Kecerdasan pelbagai, iaitu verbal linguistik, kinestetik, interpersonal dan juga intrapersonal. Dan yang seterusnya ialah pembelajaran konstruktivisme. Pengetahuan dibina sendiri berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan. Maksudnya, berdasarkan pembelajaran ini, menggunakan pembelajaran ini, murid dapat membina pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan mereka. Elemen yang ke-18 ialah kemahiran insaniah, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran berkomunikasi dan juga pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pedagogi masa kini, PMK. Yang pertama ialah komunikasi dan juga kolaboratif. Yang kedua, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT, menganalisis. Merangsang murid untuk membina ayat berdasarkan kata adjektif tertentu. Dan yang ketiga ialah pembelajaran kontekstual, iaitu menghubungkaitkan kata adjektif dengan kehidupan seharian murid. Maksudnya, murid ni dapat berfikir dan juga mempertimbangkan
ada tak macam sebelum dia belajar kata adjektif ni lagi, dia menggunakan menghubungkan kata adjektif ni dalam kehidupan seharian dia sebelum ni, macam tu. Contohnya apa yang dia alami sebelum masuk ke dalam kelas pada hari itu untuk belajar mata pelajaran ni. Elemen yang ke-20 pula ialah bahan bantu mengajar yang digunakan dalam rancangan pengajaran harian ini. Yang pertama, kita ada guna 12 bahan, iaitu komputer riba, 1, projektor LCD, 1 untuk sebagai pemancar. Yang ketiga, pembesar suara, supaya guru ni tak perlu nak keluarkan suara yang terlalu kuat sampai haus, sakit tekak semua tu. Dengan bantuan pembesar suara ni, dapat mengurangkan sikit tekanan tu. Pen marker, sekitar 3. Set induksi, 1. Slide penerangan kata adjektif, 6. Lembaran kerja 1, 2. Hadiah, ada 10 hadiah untuk pelajar sebagai ganjaran. Lembaran kerja 2 ada 4. Lembaran kerja pemulihan ada 1 dan lembaran kesimpulan guru ada 1. Elemen yang ke-21 pula ialah pengetahuan sedia ada. Yang pertama, murid pernah menggunakan kata adjektif di dalam kehidupan mereka, kehidupan seharian mereka dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Yang kedua pula, murid pernah menggunakan kata adjektif ini di dalam ayat. Semasa membina ayat, sebelum dia belajar di dalam waktu PDP yang akan dilakukan oleh guru ni, dia sudah pernah menggunakan kata adjektif ini dalam membina sesuatu ayat. Baiklah, dalam setiap RPH atau rancangan pembelajaran harian ini akan dimulakan dengan set induksi. Bergantung kepada rancangan guru tersebutlah. Di sini saya menyatakan ada set induksi yang akan ditontonkan selama 4 minit. Isi pelajaran pada hari tersebut ialah video penjelasan tentang kata adjektif. Tayangan video akan dilakukan dan contoh soalan yang diberikan ialah apa itu kata adjektif, berapakah jumlah kata adjektif yang terdapat dalam video tersebut, apakah contoh kata adjektif yang menggambarkan sifat, adakah kata adjektif digunakan di dalam kehidupan seharian kita, ceritakan. Contoh cadangan jawapan daripada guru pula ialah yang pertama tu, apa itu kata adjektif? Menerangkan benda, orang, tempat, haiwan dan sifat. Okey. Untuk soalan yang kedua pula, hanya 4 sahaja yang diberitahu di dalam video. Sedangkan kata adjektif ada lagi kan selain daripada yang dalam video. Yang ketiga, cantik, tampan, besar, kecil. Contoh kata sifat tu. Dan yang terakhir ialah ya dan juga murid bagi pandangan sendiri. Contoh daripada murid itu sendiri. Baiklah, macam mana perjalanan untuk seinduksi ni? Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, video mengenai kata adjektif ini ditayangkan kepada murid. Yang kedua, murid dikehendaki meneliti dan memahami video yang ditayangkan. Guru bersoal jawab dengan murid sama ada murid faham atau perlukan bimbingan. Dan yang terakhir, jika murid tidak jelas, murid akan diberi bimbingan oleh guru dalam mengenali apa itu kata adjektif berdasarkan video. Baiklah, yang bahan bantu mengajar yang digunakan ialah komputer riba, projektor LCD, pembesar suara, video, kata adjektif, seterusnya kemahiran berfikir, memahami, menghubung kait, menjana idea, menganalisis iaitu kebat. Seterusnya, kecerdasan pelbagai iaitu menggunakan verbal linguistik, belajar cara belajar iaitu memproses maklumat yang diperolehi dan juga kemahiran insaniah, kemahiran mendengar dan juga kemahiran berkomunikasi PMK. Seterusnya, komunikasi dan kolaboratif, kebat iaitu analisis, pembelajaran konstekstual. Teknik yang digunakan ialah perbincangan dan juga soal jawab.
Strategi ialah berpusatkan bahan dan guru. Nilai murni yang digunakan dalam aktiviti yang pertama ini ialah tekun dan juga bertanggungjawab. Langkah yang pertama iaitu yang dijalankan selama 20 minit iaitu penerangan tentang apa itu kata adjektif. Aktiviti ini secara individu jawab kuis wall ini di hadapan. Tapi aktiviti ini akan dijalankan selepas penerangan yang lebih lanjut mengenai apa kata adjektif itu. Baiklah, yang pertama ialah guru akan menerangkan secara lisan dengan mendalam mengenai kata adjektif serta penggunaannya melalui slide pembelajaran. Terdapat slide pembelajaran. Murid dapat mengenal pasti jenis kata adjektif beserta contohnya dan juga secara individu. Itu kita masuk kepada aktiviti. Baiklah, secara individu, seorang demi seorang murid akan dipanggil untuk menjalankan aktiviti tersebut. Baiklah, selepas penerangan tu diberikan, macam guru ni akan menggunakan aplikasi Woodwall untuk mengenal pasti sama ada murid ni faham atau tidak. Jenis kata adjektif yang baru dipelajari, maksudnya dalam latihan 1 ni soalan yang diajukan ialah berbentuk. Dia merangkumi 5 kata adjektif, 5 golongan kata adjektif ni, sifat, warna, ukuran, bentuk dan juga waktu. Murid akan dipanggil ke hadapan untuk menjawab kuis Woodwall yang berkaitan dengan jenis dan contoh kata adjektif. Maksudnya murid ni akan sesuaipadankan dalam latihan 1 ni. Guru akan mengasah murid yang masih belum menguasai kata adjektif di peringkat awal. Maksudnya kita tak pergi merasa secara mendalam lagi, kita baru pergi kepada sedikit demi sedikit di awal kata adjektif. Maksudnya guru dapat mengasah di peringkat awal dan murid diberikan penerangan dengan lebih terperinci tentang kata adjektif. Sekiranya mereka gagal menjawab dengan dengan baiklah soalan yang diberikan ini. Baiklah, bahan bantu mengajar yang digunakan untuk langkah 1 ini ialah komputer riba, projektor LCD, pembesar suara, slide penerangan kata adjektif, paparan kuis Woodwall. Kemahiran berfikir yang digunakan ialah memahami, membanding beza, menjana idea. Kecerdasan pelbagai yang digunakan pula ialah verbal linguistik, interpersonal. Belajar cara belajar yang digunakan ialah memproses maklumat, mengumpul maklumat, mengaplikasikan maklumat. Seterusnya, kemahiran insaniah, kemahiran mendengar dan memberi respon, kemahiran berkomunikasi PMK dan juga komunikasi dan kolaboratif, KBAT iaitu menganalisis. Teknik yang digunakan ialah perbincangan. Strategi yang digunakan ialah berpusatkan guru, berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Nilai murni yang diterapkan dalam aktiviti ini ialah ketekunan dan juga bertanggungjawab. Seterusnya ialah penilaian berdasarkan pembelajaran tadi mengenai objektif. Maksudnya cikgu boleh nilai sama ada objektif 1 tadi tercapai ataupun tidak. Kita pergi pula kepada langkah 2 yang akan dilakukan selama 15 minit iaitu aktiviti tonton video penggunaan kata adjektif berdasarkan situasi iaitu situasi Lana menyediakan sarapan untuk ibu bapanya. Kat sini kita dah boleh agak dah nilai murni apa yang diterapkan di dalam aktiviti ini. Yang pertama, setiap murid perlu meneliti penggunaan kata adjektif di dalam video tersebut. Yang kedua, berdasarkan video, murid perlu menyenaraikan kata adjektif yang terdapat di dalam video. Yang ketiga, murid perlu membina ayat menggunakan kata adjektif yang diperolehi di dalam video. Dan yang keempat, beberapa orang murid akan dipanggil untuk menulis 3 ayat yang telah dibina di papan putih. Maksudnya di dalam video ni akan ada banyak kata adjektif tapi cikgu nak sekurang-kurangnya 3 ayat ni telah dibina. Dia nak 3 je ayat untuk ditulis di papan putih. Yang kelima pula ialah guru akan membetulkan kesalahan penggunaan kata adjektif yang dilakukan oleh murid di dalam ayat yang telah ditulis di papan putih tersebut. Yang keenam, murid ni perlu membuat pembetulan terlebih dahulu sebelum menghantarnya kepada guru. Maksudnya setiap murid yang melakukan kesalahan, macam tadi dah semak sama-sama dekat depan murid yang secara rawak tu,
disemak dan terdapat kesalahan, guru dah betulkan dan murid ni perlu buat pembetulan dan tulis balik ayat yang sempurna. Maksudnya bukanlah guru yang menyemak tugasan, mereka perlu semak sendiri tugasan mereka dan menghantarnya. Seterusnya barulah guru akan nilai sama ada dia buat murid tu buat pembetulan tu betul atau tidak. Berdasarkan tu. Seterusnya bahan bantu mengajar yang digunakan semasa aktiviti melakukan aktiviti langkah kedua ini. Yang pertama ialah komputer riba, masih lagi dengan komputer riba, projektor LCD, pembesar suara, papan putih sudah berubah, pen marker dan juga buku tulis yang digunakan oleh murid. Kemahiran berfikir iaitu murid memahami, menjana idea untuk membuat ayat tersebut, menganalisis iaitu kebat. Kemahiran menulis, menulis ayat yang gramatis, mempunyai tanda baca. Kecerdasan pelbagai yang digunakan ialah verbal linguistik, belajar cara belajar iaitu memproses maklumat, mengumpul maklumat, menggunakan maklumat untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menulis, PMK, komunikasi dan kolaboratif, kebat iaitu analisis. Teknik yang digunakan ialah teknik perbincangan. Strategi yang digunakan ialah berpusatkan bahan, berpusatkan murid dan juga berpusatkan guru. Di dalam aktiviti ini, nilai murni yang diterapkan ada 3 iaitu ketekunan, keberanian dan juga rasional. Ketekunan ni tekunnya murid tu melihat video tersebut dan menganalisis video yang berdasarkan video tersebut. Analisis apa yang ada di dalam video tersebut. Keberanian murid tu untuk pergi ke hadapan menulis ayat yang telah mereka bina. Dan rasional ni berfikiran rasional lah. Seterusnya penilaian objektif berdasarkan aktiviti yang dilakukan tu. Guru ni akan menilai sama ada murid tu berdasarkan ayat yang telah dibina, sama ada murid tu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan tu ataupun tidak. Itu akan menjadi ukuran kepada murid tersebut. Seterusnya pula ialah lembaran kerja iaitu digunakan di sini ialah lembaran kerja ni buku tulis saya cakap. Iaitu untuk penilaian. Kita guna pemulihan iaitu murid membuat pembetulan di ruangan buku tulis. Yang pertama, murid perlu menyemak semula ayat yang telah dibina. Kesan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga pula, murid perlu membuat pembetulan semula terhadap kesalahan yang dilakukan dalam membina ayat. Murid yang melakukan kesalahan penggunaan kata adjektif yang dari segi kata adjektif bukannya daripada huruf besar, huruf kecil semua tu. Yang buat kesalahan penggunaan kata adjektif ni perlu membina 3 lagi ayat menggunakan setiap kata adjektif yang mereka salah tu. Dan yang kelima ialah murid yang dapat membina ayat lengkap yang gramatis. Mereka ini akan menerima hadiah daripada guru. Bahan bantu mengajar yang digunakan untuk lembaran kerja ini ialah lembaran kerja pemulihan iaitu buku tulis, kemahiran berfikir, menjana idea, menganalisis iaitu kebat. Kecerdasan pelbagai yang digunakan ialah verbal linguistik, belajar cara belajar iaitu memproses maklumat, mengumpul maklumat dan juga kemahiran insaniah yang digunakan ialah pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Seterusnya PMK, komunikasi dan kolaboratif dan kebat iaitu analisis. Teknik yang digunakan ialah latih tubi dan juga penyelesaian masalah. Strategi yang digunakan ialah berpusatkan murid dan berpusatkan guru. Pembelajaran konstruktivisme, membina pengetahuan. Nilai murni yang digunakan dalam lembaran kerja ini ialah ketekunan, kerajinan dan juga kejujuran. Baiklah, kita pergi kepada penutup yang akan dilakukan selama 5 minit. Penutup kognitif. Murid menunjukkan kefahaman melalui pelaksanaan aktiviti dan latihan yang dilakukan. Penutup sosial pula, murid diberikan ganjaran dan juga kata-kata motivasi oleh guru.
Baiklah, yang pertama, setiap murid kelas 2 Cempaka perlu menghantar tugasan yang diberikan oleh guru berserta dengan pembetulan. Murid perlu diberikan kata-kata pujian atas usaha mereka dalam melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran sebagai motivasi mereka. Yang ketiga pula ialah murid mengaplikasikan nilai murni yang diperoleh daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini dalam kehidupan seharian mereka. Kemahiran insaniah yang digunakan ialah kemahiran berkomunikasi. Nilai murni yang terdapat di dalam penutur ini ialah ada 3, keberanian, menghargai dan juga ketaatan. Menghargai ini adalah lebih kepada sikap murid ni menghargai guru mereka kerana telah memberikan ganjaran dan juga boleh juga jadi murid iaitu menghargai murid. Guru menghargai murid yang aktif dan memberi respon dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kemahiran berfikir yang digunakan ialah merumus dan juga membanding beza. Kecerdasan pelbagai yang digunakan ialah interpersonal dan juga strategi yang digunakan adalah berpusatkan murid. Baiklah, elemen yang ke-22 pula ialah refleksi. Di sini akan dimuatkan refleksi oleh guru. Yang ke-23 pula ialah ulasan pensyarah, penyelia ataupun guru pembimbing mengenai RPH tersebut. Di sini merupakan lampiran. Nombor 24 ialah lampiran. Daripada awal bahan batu mengajar itu, mari belajar kata adjektif, mari tonton dan fahami video ini. Video kata adjektif yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Lampiran 2, apa itu kata adjektif, penerangan tentang kata adjektif tu secara lebih teliti menggunakan lisan oleh guru. Ini adalah beberapa perkara yang disentuh di dalam kata adjektif. Sifat, warna, ukuran, bentuk dan juga waktu. Faham? Kalau dah dapat maklum balas daripada murid, pergi kepada latihan yang pertama. Tadi kita menggunakan wood wall sebagai alat bantu mengajar. Boleh kata permainan dalam aktiviti pengajaran. Itu mendapatkan maklumat, selepas tu mendapatkan maklumat balas daripada murid sama ada mereka seronok ataupun tidak, dan kita menilai, guru ni menilai sama ada murid ni betul-betul faham ataupun tidak pada fasa awal tadi. Seterusnya arahan latihan untuk ke peringkat seterusnya iaitu membina ayat. Ayat mengenai penggunaan kata adjektif dalam kehidupan seharian, penerangan penghantaran hasil kerja, aspek yang perlu dibetulkan oleh murid dalam pembetulan mereka, dan juga pemulihan yang dilakukan oleh murid ni supaya mereka memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang lampiran seterusnya ialah yang terakhir, iaitu buku tulis murid yang digunakan sebagai lembaran kerja mereka untuk menulis ayat, untuk menyenaraikan kata adjektif, menulis ayat dan juga menghantar tugasan kepada guru. Baiklah, setakat itu sahaja penerangan mengenai rancangan pengajaran dan pembelajaran harian untuk tahun 2 Bahasa Melayu yang saya bentangkan. Saya harap dapat memberi penjelasan tentang RPH yang telah saya buat. Baik, sebagai penutup kata, RPH ini dibuat bukan atas sebab yang saja-saja. Ianya adalah untuk menjamin aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid itu dapat dilakukan secara berkesan. Ianya mendatangkan kebaikan kepada guru dan juga murid. Jadi semua guru perlu membuat RPH ini supaya mereka dapat menjadikan murid itu seorang model insan yang terdidik.
Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.